Okey, baik. Bertemu kembali kita dalam revisi kimia tingkatan 4. Kali ini kita nak mengulang kaji tajuk ikatan kovalen. Di bawah tajuk besarnya ikatan kimia. Baik, ikatan kovalen berbeza daripada ikatan ionik. Ikatan kovalen adalah melalui perkongsian elektron. Okey. Kalau ikatan ionik dia logam derma, bukan logam terima. Okey. Elektron. Tetapi ikatan kovalen ialah dia berkongsi. Ingat kovalen, ingat kongsi. Kovalen ingat kongsi elektron. Dan ikatan kovalen ni terbina daripada unsur bukan logam dan unsur bukan logam. Ya. Dan ikatan kovalen ini diikat oleh daya yang dipanggil sebagai daya Van der Waals. Okey, daya Van der Waals. Daya Van der Waals ni ialah daya yang lebih lemah berbanding dengan daya elektrostatik pada ikatan ion. Okey, dia lebih lemah. Okey. Seterusnya ikatan kovalen terdiri daripada 3 jenis. Ada 3 jenis ikatan kovalen. Yang pertama ialah ikatan dipanggil ikatan kovalen tunggal. Yang kedua ikatan kovalen ganda 2. Yang ketiga ikatan kovalen ganda 3. Okey. So apa yang dimaksudkan dengan tunggal, ganda 2 dan ganda 3? Kita lihat contoh molekul yang terbentuk dengan ikatan kovalen. Contohnya air. Di sini air. Air terbentuk daripada unsur hidrogen dan oksigen. 2 hidrogen, 1 oksigen. Okey. Kedua unsur ini berkongsi elektron. Di mana tujuan perkongsian sama saja. Dengan ikatan ion, tujuan dia adalah untuk mencapai susunan oktet. Okay. Ataupun duplet. Okay. Oktet atau duplet. Okay. Dia berkongsi. Contohnya hidrogen. Hidrogen ada satu saja elektron. Okay. Yang biru ni elektron hidrogen. Kemudian oksigen, dia punya susunan elektron dia ialah 26. Jadi dia perlukan 2 lagi untuk jadilah 8. Okay. Jadi dia kena berkongsi dengan 2 atom hidrogen. 1, 2 untuk mencapai, kedua-dua mencapai oktet dan duplet. Oksigen mencapai susunan oktet, manakala hidrogen mencapai susunan duplet. Okay. Okay. Baik. Maknanya dia berkongsi sama 1. Okay. Bila dia berkongsi sama 1, sama-sama 1 elektron, maka kita panggil dia sebagai ikatan tunggal. Contoh yang kedua ikatan tunggal sini ialah metana. Iaitu ada 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Okay. Karbon ikatan dia punya susunan elektron dia 2, 4. So dia perlukan 4 lagi untuk mencapai, kena ada 4 lagi elektron untuk jadi 8. Manakala hidrogen dia ada 1, dia perlukan 1 lagi untuk jadi 2. Jadi sama-sama berkongsi dengan 1 elektron. Okey, yang biru ni hidrogen, yang merah ni ialah karbon. Jadi ikatan dia ialah, ataupun dalam bentuk formula dia ialah CH4 bagi metana. Ini contoh ikatan tunggal. Baik, kemudian ikatan ganda 2 ialah ikatan yang mana dia berkongsi 2 elektron. Sama-sama 2 elektron. Okey, katakanlah untuk mewujudkan molekul oksigen. Okey, ini ialah molekul oksigen O2. Jadi oksigen kan dia 26. Jadi dia perlu 26, dia perlukan 2, perlu kena campur 2 elektron untuk jadi 8. Jadi dia kena ada 2 lagi elektron untuk jadi oktet. Jadi dia bergabung sama-sama unsurnya, di mana dia kena terpaksa berkongsi melalui 2 elektron masing-masing. Okay? Jadi asalnya atom oksigen ni ialah 2, 6. 2, 4, 6. Kemudian yang ni pun sama, 2, 4, 6. Jadi dia berkongsi 2 elektron. Jadi ini kita panggil sebagai ikatan ganda 2. Ikatan ganda 2 ialah perkongsian
2 elektron. Sama-sama 2 elektron. Okey. Baik, contoh yang kedua ikatan ganda 2 ialah karbon dioksida. Iaitu CO2. Iaitu karbon dia 24. So dia perlukan 4 lagi. Jadi dia ambil 2 dia berkongsi keempat-empat elektrovalen dia ni dia berkongsikan dengan oksigen. Okey. 2 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan. Jadi sama-sama 2, oksigen pun perlukan 2, tapi karbon perlukan 4. Jadi oksigen hanya boleh kongsi 2, manakala karbon kongsi keempat-empat elektronnya. Jadi dia akan jadi semuanya jadi 28. Kalau kita kira sini untuk karbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Oksigen pun sama, kena kira semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kali ini oksigen 1, 2, 3, 4. Okey, 5, 6, 7, 8. Okey. Jadi bila dia berkongsi 2 ni, dia adalah ikatan ganda 2. Okey. Kemudian ikatan ganda 3 contohnya ialah pembentukan molekul nitrogen, gas nitrogen. Nitrogen ikatan dia ialah 2, dia punya susunan elektron dia 25. Dia perlukan 3 lagi. Dia perlukan 3 elektron lagi untuk menjadi 28. Jadi bila dia berkongsi sama-sama unsur nitrogen, maka dia berkongsi sama-sama 3 lah. Okey, jadi kalau kita bilang dia punya bilangan elektron valen dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana di sini ada 6. Mana 6 campur 2, 8. 6 campur 2, 8. Okey. Tapi dia berkongsi 3, 1, 2, 3. Okey. Itu maksud ganda, ikatan ganda 3. Berkongsi 3 elektron. Okay, sama-sama sumbangkan 3 elektron untuk perkongsian. Okay. Jadi seterusnya ialah struktur Lewis. Struktur Lewis. Struktur Lewis ialah struktur yang menunjukkan ikatan ganda 2, ganda 3, ganda tunggal saja. Dia menunjukkan ikatan, contohnya oksigen. Okay, oksigen dia tak perlu kita nak lukis. Kalau struktur Lewis tak perlu nak lukis rajah begini. Dia hanya kita lukis perkongsian elektron saja. Okay. Contoh struktur Lewis bagi oksigen ialah inilah 1, 2. Okay, contoh struktur Lewis bagi nitrogen N-3, ataupun kita letak dash, ataupun kita boleh letak perkongsian dia. Okay, perkongsian dia ada 2 perkongsian tak? Okay, oksigen. Okay. Nitrogen pun sama. Kalau kita letak perkongsian dia 3, 1 perkongsian, 2 perkongsian, 3 perkongsian. Okay. Maknanya 1, 2, 3 perkongsian. Ini adalah dipanggil struktur Lewis yang menunjukkan perkongsian elektron saja. Kalau bukan struktur Lewis, kena lukis setiap atom dia lah. Okay. Semua ni setiap atom dia. Okay. Baik, kemudian akhir sekali ialah sifat sebatian kovalen. Sebatian kovalen ialah sebatian yang terbina oleh ikatan kovalen lah. Jadi sifat dia berbeza daripada sebatian ion. Dia sangat-sangat berbeza daripada sebatian ion. Jadi kalau ikatan ion, takat lebur, takat didih dia tinggi, dia takat lebur, takat didih dia rendah. Kenapa takat lebur, takat didih dia rendah? Sebab dia diikat oleh ikatan van der Waals. Okay. Van der Waals ni ikatan yang lemah berbanding dengan ikatan daya elektrostatik daripada ikatan ion. Kemudian yang kedua, yang kedua ialah tidak mengalihkan elektrik dan haba. Okey. Ikatan ion dia mengalihkan elektrik. Yang ketiga, dia tidak larut dalam air. Okey. Dia hanya larut dalam pelarut organik. Dia larut dalam pelarut organik. Dia tak larut dalam air. Pelarut organik ni ialah sebatian macam minyak masak, minyak petrol, minyak diesel, tina, alkohol. Tu nama dia pelarut organik, selain daripada air. Okey. Sampai sini kita sambung lain kali. Wallahu a'lam.